Kisahlah anda kerja office ke, student yang tengah struggle siapkan assignment ke, atau tengah bina bisnes sendiri, ini realiti. Pergi kerja, balik kerja, dapat gaji hujung bulan, bayar komitmen, esok ulang balik. Macam duduk dalam treadmill yang tak tahu bila nak Ramai orang bangun pagi bukan dengan semangat, tapi dengan beban. Ada orang gaji besar, pangkat tinggi, kerja tak henti-henti, tapi hidup berserabut. Kenapa kita buat semua ni setiap hari? Assalamualaikum dan selamat datang ke channel Heal Me Here. Hai semua. Jom kita bincang benda yang kita semua lalui hari-hari. Bangun awal pagi, bersiap, redah trafik yang panjang gila tu, lepas tu masuk office. Tapi pernah tak anda terfikir, kenapa kita buat semua ni setiap hari? Adakah semata-mata nak survive je? Hari ni, kita akan tengok satu cara berfikir yang saya yakin boleh ubah cara kita tengok kerja kita selamanya. Bila sebut pasal kerja, ada dua situasi yang sangat berbeza. Mestilah kita semua nak bangun pagi dengan penuh semangat kan? Tapi realitinya, ramai orang bangun pagi bukan dengan semangat, tapi dengan beban. Rasa berat sangat nak pergi kerja. Macam kita perah keringat hari-hari, siang malam, tapi hati tu tetap rasa tak tenang. Macam ada benda yang kosong je dalam diri kita. Benda ni buat saya terfikir satu soalan ni. Kenapa ada orang yang kerja dia banyak sangat, tapi hidup dia rasa sempit? Anda pun mesti pernah nampak kan? Ada orang gaji besar, pangkat tinggi, kerja tak henti-henti, tapi hidup berserabut, stres memanjang. Tapi ada pula orang biasa-biasa je. Gaji cukup-cukup makan, tapi riak wajah dia tenang sangat. Kenapa wujud beza yang ketara macam ni? Okey, mari kita tengok bahagian pertama. Realiti sebenar alam pekerjaan. Tak kisahlah anda kerja office ke, student yang tengah struggle siapkan assignment ke, atau tengah bina bisnes sendiri, ini realiti kita hari ni. Ramai yang penat. Bukan penat badan je tau, mental pun letih. Kesannya, kita mula hilang fokus, buat kerja pun jadi sambil lewa. Tapi, benda yang paling bahaya sebenarnya, kita hilang makna. Pergi kerja, balik kerja, dapat gaji hujung bulan, bayar komitmen, esok ulang balik. Macam duduk dalam treadmill yang tak tahu bila nak berhenti. Tapi sebenarnya, kalau kita renung balik, bukan kerja tu yang berat, tapi jiwa kita yang kosong. Inilah punca sebenar kenapa kita rasa burn out sangat. Bila jiwa kita kosong dari nilai kerohanian, angkat fail nipis pun rasa macam pikul batu bata. Bila kita letak nilai kerja tu pada habuan dunia semata-mata, memang jiwa kita akan cepat rasa penat dan kosong. Jadi, jom beralih ke bahagian kedua, paradigma kerja dalam Islam. Dari bahan yang kita kupas hari ni, ada satu konsep yang sangat-sangat berkuasa. Kerja ni bukan setakat nak cari rezeki fizikal semata-mata tau. Cara kita bekerja sekarang ni lah yang tentukan keberkatan hidup kita. Dalam Islam, Allah sebut yang setiap amal kita dilihat dan dinilai. Maknanya apa tu? Maknanya, tak ada satu benda pun yang sia-sia. Setiap usaha anda, setiap rasa penat merayap kat badan bila balik lewat malam tu, setiap tindakan sekecil mana pun, semua tu direkodkan. Benda ni tak pernah hilang. Cuma bayangkan, betapa melegakannya bila kita tahu penat lelah kita selama ni takkan pernah tak dihargai. Habis tu, macam mana nak pastikan kerja kita ni jadi amal ibadah? Bahagian ketiga, 5 syarat kerja menjadi ibadah. Okey, ini blueprint dia. Macam mana nak tukar penat biasa jadi ibadah yang ada ganjaran berterusan? Pertama, niat mesti kerana Allah. Kedua, pastikan rezeki yang halal. Ketiga, buat kerja dengan penuh amanah. Keempat, itqan. Atau senang cakap, buat kerja dengan kualiti tip-top. Dan kelima, kesibukan urusan duniawi tu jangan sampai buat kita lupakan Tuhan. Bila kita gabungkan 5 benda ni, boom, kerja kita terus bertukar jadi misi kerohanian. Jom kita perincikan sikit. Kita mula dengan asas yang paling penting, niat. Dekat sini je dah nampak beza besar. Kalau mentaliti kita kerja sekadar nak gaji, kerja tu memang untuk wang semata-mata lah. Sangat rapuh. Bila kena tekan sikit dengan bos, kita cepat give up. Tapi, bila kita niat bekerja ni kerana Allah, kerja tu automatik diangkat jadi tanggungjawab hidup. Kita kerja sebab nak sara keluarga, nak bagi manfaat pada masyarakat. Niat inilah bahan bakar rohani kita yang takkan pernah padam.
Seterusnya, syarat kedua dan ketiga ni sangat berkait dengan integriti. Benda ni kebenaran universal tau. Rezeki yang haram tidak membawa ketenangan. Serius, kalau kita bawa balik duit dari sumber yang salah, contohnya macam curi tulang waktu kerja, tak telus, menipu pelanggan, ianya akan rompak segala ketenangan hidup kita. Kita mesti pastikan kelangsungan hidup kita dibina atas rezeki yang halal dan amanah. Bukan sekadar punch card masuk ofis, tapi betul-betul bertanggungjawab. Okey, sekarang saya nak kongsi satu terma Arab yang sangat indah, itqan. Apa tu itqan? Maksudnya, kualiti kerja yang dilakukan dengan cemerlang dan sesempurna mungkin. Kenapa nak kena buat yang terbaik? Sebab Allah secara spesifik sangat mencintai pekerja yang teliti dan tekun. Maksudnya kat sini, ibadah tu bukan terhad atas sejadah je tau. Bila anda buat kertas kerja elok-elok, tanpa ralat, atau anda masak untuk pelanggan dengan seikhlas hati dan sebersih mungkin, anda sebenarnya tengah buat itqan. Ia angkat standard kerja kita ke peringkat yang jauh lebih tinggi. Syarat kelima, yang juga pelengkap kepada kerangka kita ni, kerja tak boleh memutuskan hubungan dengan Tuhan. Ini amaran penting untuk kita semua. Kadang-kadang kita terlampau pulun kejar target, sibuk meeting, sampaikan tangguh solat dan lupa pencipta yang beri rezeki tu. Kalau kerja keras anda sampai buat anda putus hubungan dengan Tuhan, maka batal terus nilai kerohanian kerja tu. Mesti kena ada keseimbangan. Bahagian keempat, merawat jiwa yang kosong. Kat sinilah keajaibannya berlaku bila kita tukar cara berfikir. Secara fizikalnya, kita masih di dunia yang sama. Anda memandu kat jalan yang sama, berurusan dengan orang yang sama, tapi dengan jiwa yang sangat berbeza. Pekerjaan anda tu dah berubah jadi satu ibadah. Pelanggan yang banyak ragam tu bukan lagi pengacau, tapi amanah untuk diselesaikan. Dan senarai tugasan bertimbun kat meja tu, kini bertukar jadi lombong emas yang jana pahala tanpa henti untuk anda. Perubahan mindset yang simple ni merawat kepenatan dan bagi balik semangat kerja kita. Transformasi mindset ni membawa kita kepada satu kesimpulan yang cukup menyentuh hati. Kerja bukan dicipta untuk mematahkan manusia, tetapi untuk membentuk manusia. Segala tekanan, stres dan penat lelah kat tempat kerja tu tak datang untuk hancurkan anda. Sebenarnya, ia adalah proses tempaan. Proses untuk bina kesabaran, matangkan karakter dan didik kita supaya terus bergantung harap padanya. Jadi, kesimpulannya, mari kita buang persepsi lama kita tu. Kerja ni sebenarnya sentiasa merangkumi 3 elemen suci ni. Ia adalah amanah yang diletakkan di bahu kita, ia adalah siri ujian untuk mematangkan integriti kita, dan yang paling menakjubkan, ia adalah jalan pintas menuju ibadah yang berterusan. Setiap peluh kesusahan anda hari ni, saat ni juga, sedang ditulis kemas sebagai kebaikan. Kerja bukanlah satu beban, dan kerja juga bukan sekadar rutin harian yang kosong. Untuk tutup kupasan kita hari ini, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan untuk kita sama-sama fikirkan. Esok, bila anda bangun pagi dan bersiap melangkah ke tempat kerja, jangan cuma tanya pada diri sendiri, apa kerja aku hari ini? Tapi, luangkan sikit masa, tarik nafas panjang dan tanya juga, adakah kerja aku hari ini menjadi ibadah aku? Bawa soalan ni pergi kerja esok dan saksikan sendiri ketenangan luar biasa yang akan hadir dalam hidup anda. Terima kasih banyak sebab fokus dan layan sesi kupasan ni dengan saya. Terus kuat, kekalkan semangat itqan dan jadikan setiap detik kerja tu sangat bermakna.